dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah sedia? Lagu nak tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba mencirikan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sikit lagi, louder. Kita dah pun siap sedia. Kita bersama kumpulan Pagi dan juga anggota Raihan kita bersama kita. Abang-abang dah siap sedia? Lagu nak tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba mencirikan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Thank you Allah, thank you Allah. Boleh buat sikit tak? Sikit lagi, louder.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Alright, apa khabar semua? Semoga kita semua dalam keadaan ceria walaupun apa pun berlaku dalam kehidupan kita, walaupun benda yang kita inginkan jadi atau tak jadi. Jangan itu jadikan alasan untuk kita nak ceria, kerana keceriaan itu seharusnya datang daripada jiwa kita. Jadi sentiasa jadikan jiwa kita ni ceria, gembira dan sentiasa bersyukur dengan segala nikmat yang Allah bagikan kepada kita, kerana sesungguhnya kesyukuran itu yang seikhlas-ikhlas kesyukuran akan menambahkan lagi apa yang kita perlu dan apa yang kita mahukan, kerana Allah Maha mengetahui. Alright. Jadi seperti biasa hari ini Abang Abu datang kepada anda di tempat anda, di dalam handphone anda, di dalam laptop anda, di rumah anda, di office anda. Why Abang Abu sampai bagi yang memang nak menunggu. Right, hari seperti biasa pagi-pagi ni kita memang cerita pasal ilmu duit, ilmu wang, ilmu dunia, ilmu akhirat. Semuanya kita letakkan dalam wang, ilmu wang, dunia, akhirat. Kita akan berbincang mengenai dunia, dunia. Macam mana kita nak jadikan duit kita ni berfungsi kepada kita menjadi duit yang akan membawa manfaat bila kita dah tak ada. Itu yang kita nak ceritakan setiap hari. Dan kita dah pun habis minggu lepas kita dah cerita pasal rukun-rukun kaya yang saya rasa sangat-sangat memberi inspirasi kepada ramai orang. Alhamdulillah. Hari ini kita nak cerita sembang-sembang saja. Tak ada apa-apa agenda yang Abang Abu bawa pada hari ini untuk anda. Tapi kita nak sembang-sembang mengenai satu topik. Yang ini topik digital. Kewangan digital, duit digital. Macam mana kita nak, apa benda Allah digital ni, dan kita nak bersembang-sembang, kita nak tanya soalan. Mungkin bagi anda yang ada soalan di situ, boleh juga tanya, kemukakan supaya kita dapat berinteraksi dan saya cuba memahamkan, cuba bagi apa yang saya faham mengenai digital, duit digital. Macam mana kita nak jadi jutawan digital. Alright, ya Allahu Akbar. Alright, itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi kita tengok sajalah siapa-siapa yang ada pada hari ini dekat program ni, sebab pagi-pagi ni hari Isnin ramai yang sedang pergi kerja sebab kerja dah dimula balik. PKP dah tak ada. Jadi sekarang dia sudah ganti dengan satu maksudnya kita dalam perjalanan menuju ke dulu lagi kan. Jadi kita masuk dekat jam kan, tunggu dan sebagainya. Itulah yang akan mula berlaku kepada ramai orang yang sudah pun kembali balik bertugas, insya-Allah. Jadi kita nak bagikan kat sini kita dah ada Assalamualaikum Dira Azman. Dia cakap Waalaikumsalam. Kita beri tepukan kepada si Dira ni. Kalau kita tak tepuk dia akan marah. Jadi kita bagi tepukan. Kita bagi dia 3 tepukan sebab dia ni dia satu dia tak cukup. Dia kena bagi 3 supaya dia macam rasa macam seronok lah. Kalau tak nanti dia tak datang lagi. Siapa pula yang nak tengok abang-abang. Alright, Alhamdulillah kita dah pun mencecah lebih kurang 10,000 orang sedang melihat. Alhamdulillah. Alright, kita teruskan. Kak Zakia Nita, Assalamualaikum. Malam tadi line kita teruk, tak dapat ikuti live pasal ni. Tak apa, kita tak dapat live, kita ada recording. Maksudnya boleh juga tengok. Jadi tak ada masalah sekarang. Teknologi dia lain lah Kak. Tak perlu macam risau sangat kalau kita tak dapat tengok live pun. Sebab selepas live ni dah boleh tengok recording, sebab dah boleh record. Lagi satu lah, bila buat dekat Facebook ni tak perlu risau, sebab Abang Abu tak akan delete benda tu. Jadi awak boleh tengok dan tengok. Tengok je bila-bila tengok. Right. Okey, so kita ada siapa lagi? Salam dan selamat pagi kepada semua. Kak Noralinda Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang sangat ceria kepada anda. Dan Abang Abu pula nak ceria, right? Bila nak ceriakan Abang Abu, satu je, very simple. Tekanlah banyak-banyak. Tekanlah banyak-banyak sampailah sebelum pukul berapa tadi? Pukul berapa pula? Sebelum saya nak cerita ni kan, kalau dapat 1000, ya Allah, bestnya. Sebab selalu saya nak targetkan supaya dapat banyak sangat love, right? Dan juga
Mulakan hari kita dengan istighfar banyak-banyak. Mudah-mudahan bila awak datang je page Abang Abu ataupun tengok je video Abang Abu, saya nak awak ingat balik istighfar. Istighfar, mulakan dengan istighfar. Tapi istighfar Abang Abu ni dia ada 2 in 1. 2 in 1. Sambil istighfar, sambil share lah benda Abang Abu ni. Share kat member-member kita, right? Astaghfirullahalazim, share satu. Astaghfirullahalazim, share grup ni. Astaghfirullahalazim, grup ni. Astaghfirullahalazim, member ni. Astaghfirullahalazim. Jadi kita sambil kita tengok, kita cari juga pahala dan juga memberi manfaat kepada Abang Abu juga. Kan? Jadi bila awak share, barulah orang lain kenal pasal Abang Abu ni. Kalau tak share, macam mana dia nak kenal, kan? Dia slow sangat. Tapi apa-apa pun, terima kasihlah kerana anda datang pagi-pagi ni. Mungkin ada yang sedang bekerja, ada yang sedang menuju ke kerja, ada yang memang duduk rumah dah sekarang kerja. Dia cakap tak payahlah nak pergi mana-mana, aku duduk sini pun aku dah boleh bekerja. Jadi di mana anda, saya ucapkan mudah-mudahan hari ini akan menjadi hari yang memang successful sangat. Dia ada satu cara tau untuk kita menjadikan hari kita ni, insya-Allah kan, menjadi satu hari yang baik. Bila kita bangun je, kita dah macam hari ni memang hari yang terbaik untuk aku. Dia bangun dengan perasaan hari ni, Allah, hari ni memang hari yang terbaik untuk aku. Alright, kita start dengan that kind of like energy. Itu sangat penting. Jangan bangun dengan perasaan semalam, benci dengan orang lain. Semalam tu semua dah tak ada. Dia masa tidur tu dah hilang dah. Bila kita bangun, wah, hari ni akan menjadi hari yang terbaik untuk aku. Kita start dengan energy yang macam tu. InsyaAllah bila kita start macam gitu, kita akan mula melihat, wow, macam best gila semuanya. Bermula daripada pagi sampailah dalam kita perjalanan kita sampai hari yang mungkin masa yang paling last, kita akan rasa seronok sangat. InsyaAllah kalau Allah jadikan benda tu, kita akan rasa seronok. Kalaupun Allah mungkin adakan ujian sedikit, kita rasa macam okay, this is good for me, ada something yang Allah nak bagi pada aku, right? Kita akan sentiasa dalam keadaan yang sangat-sangat energized, sangat-sangat ceria dan gembira, insyaAllah. Jadi saya nak terus raikan semua orang yang datang hari ini. Alright, dia cakap apa ni? Saya datang hari-hari walau tak tepuk. Allahu Akbar, ni kau ni mana ada, aku nampak je kau masuk, kau bagi salam, kau apa-apa, kau memang aku tepuk dulu 3 kali pula tu, kan? Aku tepuk 3 kali untuk kau orang, right? Ni Kak Rin, sebab dia juga adalah seorang yang memang selalu kita bagi dia horn pula. Kak Rin kita kena bagi horn sebab Kak Rin ni dia memang pencinta ilmu lah dia ni. Dia ni pencinta ilmu, tak kisahlah siapa pun, dia akan pergi, dia akan dengar. Right, dia akan mula kongsi pula. Dia ni bagusnya, Kak Rin ni, dia kongsi dengan orang, kan. Apa yang dia belajar tu dia share kat orang lain, dia share kat sana, dia share kat grup dia. Itu sangat-sangat bagus sebab itu satu lagi cara untuk kita dapatkan pahala yang free. Nak kalau kelas ustaz lah, kalau pasal agama ni share. Kan, pasal agama ni kita kena share, kita main watch party, like biar ramai orang lagi dapat benda tu, right? So itulah yang Abang Abu nak juga anda buat. Dan Abang Abu punya bolehlah share lah dengan member-member supaya orang semua tengok. Ramai ni kan tak share tau kita punya ni. Jadi kita nak awak share jugalah. Jadi ramai kan yang mula kenal orang gila kat depan ni seorang ni, kan. So anyway, alright, hari ni kita punya topik adalah duit digital. Duit digital, kan. So duit digital ni apa benda lah duit digital? Kalau kita ada somebody yang mungkin lebih mahir ataupun lebih tahu mengenai ini, bolehlah juga share komen-komen biar kita baca sama-sama, lepas tu kita cuba memperbincangkan, kan. Boleh tak macam tu? Alright, kita nak juga tengok kan ni, raikan lagi siapa lagi. Kat sini hujan lebat, kat mana-mana aku tahu kau duduk mana, alih-alih kat sini hujan lebat, kat sini tak hujan pun, Alhamdulillah. Keadaan cerah, tadi aku pergi hantar anak aku, okey, tak ada apa-apa masalah, alright, semuanya bagus. Tapi nampaknya Singapura kembali berceria sebab saya nampak ramai dah mula keluar. Sebab perniagaan dah dibuka, orang dah boleh pergi kedai, dah duduk makan dan sebagainya, jadi kembali seperti yang dulu. Tapi masih kita jaga kita. Tu quote daripada Perdana Menteri Malaysia, kita jaga kita tu masih perlu kita amalkan. Kita kena jaga kita. Macam mana nak jaga kita? Jaga kebersihan, jaga pergaulan, jaga kita punya segala pergerak-gerik kita, supaya ada distancing dan sebagainya, untuk kita pastikan kita tidak lagi merebakkan benda-benda yang mungkin sudah merebak dan menjadikan dunia ni senyap sekejap. Alright, kita ada siapa lagi kat sini? Dah share, Alhamdulillah. Sharing is loving. Ciwa, dia punya cakap ni, kan. Sharing is loving. Dia cakap Alhamdulillah. Betul tu, betul sangat. Jadi hari ni kita nak cerita-cerita sikit. Tapi kalau seperti biasa, kalau awak tahu pasal Abang Abu, awak kena tahu satu benda. Aku ni
minda aku ni dia perlukan soalan. Bila ada soalan dia seolah-olah dapat makanan. Jadi bila awak tanya je soalan dia seperti dapat makanan. Jadi aku rasa macam semangat dan sangat berceria dan dia jadi energi yang luar biasa. Tapi lagi energi kalau kau tekan love. Kenapa berhenti sangat ni? Takkanlah dah berbual 10 minit, 20 minit ni, takkanlah love tu tak sampai 100 pun. Apa ni? Saya tak nak. Kita nak terus tekan love. Sampai tengok tekan love. Sampai tekan. Sebab kita nak love banyak. Kita nak dapat 1000 nanti kita akan cerita banyak benda dengan awak semua. Alright? Okay, now sekarang kita nak tengok lagi. Okay, kita cakap ada Kak Nuraida, dia tengok apalah Abang Abu ni, kau ni gila ke apa. Dia cakap apa ni? Dia cakap terima kasih Abang Abu selalu berikan motivasi dan kata-kata positif. Mula dengan Abang Abu sewaktu Abang Abu kongsi bersama dengan konsultan Sun Life Takaful masa PKP. Oh, masa yang dekat Zoom tu masa kat yelah kita buat Zoom tu kan. Kak daripada Kak Linda ni daripada sana. Alright. Terima kasihlah Kak kerana datang dan melawat Abang Abu di page saya. Hari-hari lah datang lawat. Sebab hari-hari pukul 9 sampai 10 Abang Abu share pasal kewangan. Alright, apa saja mengenai kewangan, ada isu-isu pun boleh kita tanya soalan, kita berkongsi-kongsi dekat sini. Alright, sebab tu terima kasih. Tapi janganlah datang seorang, ajaklah member-member juga datang kan. Member-member yang dekat Sun Life tu, yang pernah dengar Abang putus, so dia orang datang juga. Share benda ni kat grup awak. Cepat pergi share cakap, kau tahu tak, yang dulu kan si Abang Abu tu, yang gelap-gelap, yang macam Bangla tu, yang dia datang kat tempat kita, yang dia cerita-cerita tu, dia tengah live, mainlah kita tengok. Dia macam tu. Cakap dengan diorang, mesti diorang macam rasa wow, diorang rasa macam seronok. Dia macam rasa wow, kita nak tengok, nak dengar. Dan kalau anda ada soalan, sekarang masanya untuk anda tanya soalan, tanya Abang Abu supaya Abang Abu boleh jawab. Kalau saya tak tahu, saya cakap apa tahu? Aku tak tahu. Kau tanya orang lain, macam itulah. Tapi kalau ada soalan-soalan yang mungkin anda rasa boleh share sikit, boleh tanya, ataupun mungkin ada pendapat-pendapat mengenai kewangan yang awak nak berkongsi dengan orang lain pun, tulislah kat situ banyak-banyak, biar Abang Abu letak benda tu, letak kat atas ni, biar ramai juga yang baca. Alright, jadi seperti biasa kita ada Zul Apple ni, dia tengok-tengok tak pernah komen. Cuba komen sikit, cakap hai Abang Abu, Assalamualaikum Abang Abu, cakap Abang Abu kelihatan handsome. Jangan kau tengok tak ada komen. Alright, komen sikit, cakap Abang Abu you look so handsome lah today. Macam tu kan. Jadi benda tu akan menjadikan saya macam rasa wow, bestnya sambil-sambil tu siapa yang cakap handsome dia akan dapat benda ni. Dia akan bunyi macam tu. Macam bunyi dia aku suka tau. Dia macam bagi macam dia sound macam bunga-bunga. Dia macam tu. Jadi jangan datang dah tengok tak nak komen. Apa punya manusia engkau ni. Terima kasih Zul kerana at least datang melawat dan tengok-tengok kita. Right. Terima kasih Abang Abu. Oh ni dah tulis tadi kan. Okey. Okey Abang Abu, dah hantar share. Nanti Kak ajak ramai-ramai ya. Tu dia. Kak ni dah cakap kau bawa lagi ramai-ramai biar tengok muka kau Abang Abu. Dia cakap macam tu. Alright, terima kasih Abang Abu. Handsome dan manis. Okey, untuk tu kau dapat benda ni. Orang yang cakap handsome dan manis dia akan dapat benda ni. Dia dapat benda ni. Siapa yang cakap handsome dan manis dia dapat benda ni. Oh, benda ni. Ni untuk orang yang cakap. Alright, sambil-sambil kita dah 20 minit, takkanlah kau tak ada soalan nak tanya Abang Abu. Cubalah tanya, sebab tak ada soalan saya tak boleh bermula tau. Tak ada soalan ni dia macam tak boleh bermula. Tapi digital yang kita nak bincangkan, digital economy. Sebab saya telah dijemput pada 28 hari bulan ni. 28 hari bulan ni kan kita nak dijemput dekat National Technology University untuk 2 hari punya dia bukan seminar, dia pada workshop digital economy leadership. Digital economy leadership ni saya akan pergi sana 2 hari nak tahu apa benda yang sedang berlaku dalam dunia ni mengenai digital world, dengan bitcoinnya, dengan kriptonya, dengan banyak benda-benda ni. Sebab hari ini kalau kita tak tahu pasal benda ni dan kita tak bersedia, maka kita dalam satu plan untuk kita macam rugi tau. Jadi jangan mula. Sebab tu semalam, kalau mungkin ada yang kat sini, semalam Abang Abu melancarkan ataupun kita buat soft launch mengenai satu program digital product.
challenge. Dia maksudnya dalam kita nak mencapai ataupun membabitkan diri dalam dunia ekonomi digital, kita perlu juga ada benda-benda yang kita perlu tahu mengenai digital world. Jadi kita mulakan dengan benda yang mudah dulu, benda yang macam aku pun ada digital product, supaya kita dah boleh masuk ke dalam ekonomi digital, economy world. Digital economy is like growing, it's actually like going to be there, and it's going to rule the world, rule how we are going to live our life. Jadi inilah masanya untuk kita bersama-sama, kita alright, benda-benda macam tu lah. Ni apa ni? Kak Farah kita, Assalamualaikum Kak. Kak Farah, kita kena buat macam ni. Kak Farah ni dia seorang yang sangat-sangat profesional, sangat-sangat berwawasan, sangat-sangat tutur kata yang sangat-sangat apa kata orang tu dia cakap Kak Farah ni kan, dia macam dia boleh dengar maksudnya dia tone dia serius, tapi benda yang dia cakap tu macam wow, dia macam nampak tinggi lah dia punya persembahan percakapan tu Kak. Ya, Abang Abu handsome. Kak Ida dah pandai. Abang Abu handsome. Siapa cakap macam tu dia dapat. Okey, ada soalan. Assalamualaikum. Salam dari Sarawak. Brother Abu, si pencetak baju. Kau nama sama dengan aku. Mentang-mentang aku Abang Abu, kau letak Brother Abu. Sebenarnya aku dah lagi satu tahu. Brother Bu. Dia bukan Brother Abu, dia Brother Bu. Brother Bu ni dia punya role adalah dalam keusahawanan. Dia buat ajar entrepreneurship. Dia ada actually kembar aku juga. Dia kembar. Kita orang ada 3 kembar, tapi lately ni ada 4 pula. Aku tak perasan. Ada 4 kembar. Satu Abang Abu, akulah yang hari-hari datang jumpa korang. Satu lagi abang aku mekanik wang. Dia tu ajar pasal duit. Lepas tu kita ada satu lagi tau, Samsung Singapore. Kau jangan main-main dengan dia. Dia terus kau buat salah, dia lempang. Dia yang Samsung tu. Yang keempat dia Brother Bu. Brother Bu ni dia ajar pasal keuangan. Keusahawanan. Dia ada 4 watak ni, 4 kembar aku. Jadi kadang-kadang kau tengok aku jangan terperanjat tau. Kadang-kadang kalau kau nampak ada yang cakap kasar tu bukan aku. Tu adik aku Samsung Singapore tu. Kalau yang ajar pasal duit tu bukan aku. Itu abang aku mekanik wang. Yang kongsi-kongsi pasal ilmu agama, ilmu duit, apa ni semua, itulah aku. Dan kalau nak belajar pasal entrepreneurship, kau kena contact Brother Bu. Brother Bu, dia pakai lain sikit. Dia tu Brother Bu tu dia ajar pasal kewangan. Dia panggil dia architect business. Architect business. Tu Brother Bu ni lah 4 kembar aku yang ada bersama dengan aku. Alright. So, ada tak soalan-soalan? Yes, ini dia. Boleh share apa jenis digital platform yang akan dihasilkan dari challenge digital product? Okey, digital platform ni disediakan, alright. Yang dihasilkan tu mungkin bukan digital platform. Digital platform tu dah ada. Alright, digital platform tu dah ada. Kita tak payah nak buat something, tapi kita create produk-produk yang sesuai dengan digital produk, digital platform yang mana kita nak. So kita ada digital platform. For example, kita ada email. Email is a digital platform. Ada orang dia buat duit pakai email je. That is one sort of digital platform. Facebook, a digital platform. YouTube, a digital platform. You buat webinar, you buat Zoom, is a digital platform. You buat you letakkan you punya benda dalam satu cloud, digital platform. Alright, digital platform ni, e-commerce is a digital platform. Semua ni adalah platform yang memang sudah sedia ada. Jadi kita tak perlu nak kita create another digital platform. Tak perlu. Kita boleh leveragekan dengan apa digital platform yang tu sudah pun tersedia. Apps pun adalah satu digital platform yang kita boleh explore. Alright, tapi semuanya dah ada. Apa produk yang kita nak create mengikut platform yang kita nak pergi. Kalau let's say kita nak pergi ke platform YouTube, then kita kena create content YouTube, content video, content yang sebenarnya diletakkan dalam YouTube ni, satu secara orang boleh berbeli, subscribe ataupun secara free. Alright, itu digital dari segi YouTube. Mungkin Facebook boleh buat Facebook Live dan menjual barang kat situ, tu satu cara. Dan juga kita ada e-commerce. E-commerce pula kedai yang kita dah ada 24 jam beroperasi, awak boleh letak produk awak. So digital juga kita, kalau tak ada apa pun kita boleh participate in this digital world dengan menjadi affiliate, menjadi dropshipper dan banyak lagi sebenarnya benda-benda platform-platform yang sudah pun tersedia. Jadi jawapan untuk akak, sebenarnya kita ni tak perlu kita nak hasilkan. Kita tak perlu nak hasilkan any digital platform sebab benda tu dah tersedia.
Yang kita perlu, yang setiap peserta yang semalam join tu kan, contohnya dia join digital, alright, aku nak create, dia punya kepala otak kena fikir macam mana aku nak create an asset, aku nak create asset digital, alright, dan dia boleh bermula dengan produk-produk yang kita boleh create mengikut platform yang kita nak. Jadi bila kita dah satu produk, itu adalah asset kita. Dia boleh bagi kita duit. Kalau kita buat marketing yang betul and all those stuff kan, dia boleh bagi duit. Dan konsep e-commerce yang kita juga akan ketengahkan dalam product challenge ni, digital product challenge, adalah juga untuk memberi setiap orang tu ada juga participation dalam digital economy, sebab mereka boleh menjana duit walaupun tak ada duit. Sebab dia ada ramai yang akan mengeluarkan produk-produk dan akan ditempatkan dalam e-commerce yang juga mempunyai benefit pada semua peserta. Kerana semua ni akan jadi ahli e-commerce ni, dan mereka menjadi kata orang tu affiliate. Mungkin kita tak buka pada orang luar, hanya kepada dalam tu je. Jadi awak mempunyai lagi banyak peluang untuk menyebarkan kepada orang lain semua. Jadi itu yang kita sediakan. Jadi kita tak mengajar untuk anda pula nak create another platform digital. Right? Platform digital dah banyak sangat. Alright, kita hanya leverage, dan kita leverage dengan mengambil peluang untuk mengeluarkan produk ataupun mengeluarkan satu servis dalam bentuk digital. Itu yang kita kena fikir. Alright, itu jawapan saya lah kepada kakak Kak Farah. So clear tak Kak Farah? So kita hanya lebih fokus dalam challenge ni, setiap peserta difokuskan untuk mengeluarkan produk digital. Macam mana itu akan kita terangkan dalam hari pertama, hari kedua, macam mana kita nak menciptakan produk-produk digital. Kan? Tapi bukan maksud je bila saya cakap macam ni, jangan pula awak jual rojak, awak cakap macam nak digitalkan rojak. Kan? Memang ada benda tu tak boleh, tapi ada daripada rojak tu boleh pula splinter banyak produk-produk lain yang boleh digital kan. Memang itu benda rojak tu kita tak boleh digital, tapi daripada rojak ni kan, dia ada banyak produk digital yang kita boleh hasilkan. Itulah yang kita nak bagi kepada semua peserta yang insyaAllah dah join pun. Dan hari ni kita akan ada special session malam ni insyaAllah. Alright, untuk saya juga bagi bonus, sebab semalam saya dah cakap kita nak bagi bonus. Jadi hari ni kita akan start dengan bonus pada malam ni. Bonus pertama yang mungkin Kak Ha mungkin pernah lalu, sistem sales mindset tu Abang Bu akan ulang balik. Dan juga kita ada peluang ni untuk semua adik-adik yang dah join ni untuk terus menggandakan atau memulakan perjalanan menjana duit digital. Kita nak ajar dia macam mana kita boleh menjana duit digital sampai kita duduk kat sini tak buat apa, tapi kita buat sikit je lah. Mungkin kita share saja. Tak perlu buat apa-apa, share saja. Share saja pun boleh buat duit yang banyak. Tapi kita kena tahu share kat mana, grup-grup mana, benda-benda macam tu. Ini semua kita akan belajar. Kita akan juga adakan dalam program kita nanti insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah pun join. Yang belum join, awak boleh pergi dekat page yang sama ni kat bawah. Pergi check. Alright, ada benda yang saya dah bagi. Tapi jangan awak stop lah. Nampak? Ramai dah stop tau. Dah tak kasih aku love lagi. Dah 500 lebih je, mana puas hati aku. Aku nak 1000. Jangan stop. Sambil tu kan boleh cakap Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Lepas Alhamdulillah dah habis. Sama bila Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Tekan love. Subhanallah, 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 Subhanallah. Sambil tekan dapat lah banyak pahala. Jadi kenapa awak nak stop kan? Siapa lagi ni? Alright, Shah Darwin Ziauddin. Shah Darwin Ziauddin, bila tengok kita, cuba cakap, komen lah something, cakap Abang Bu, you look so handsome, macam tu kan. Saya rasa macam, bila cakap macam tu kan, kita akan rasa macam ni. Alright, tu sedikit sebanyak yang Abang Bu kongsikan mengenai apa tadi, yang soalan kakak. Dan seterusnya digital duit digital ni hari ini dia dalam banyak tau. Saya share tau. Saya ada juga banyak saya macam sebagai seorang yang nak mengajar ataupun nak berkongsi ilmu ni, saya kenalah tahu apa benda tu digital economy dan sebagainya. Inilah yang saya mula buat. Alright. So inilah benda-benda yang kita nak actually kongsikan. Banyak benda saya belajar kan. So dalam sekarang ni semua digital currency telah disatukan dan anda boleh menggunakan sebagai satu lifestyle tau. Sebenarnya digital economy ni ataupun digital duit ni dia jadi satu
lifestyle lepas ni. Jadi kita kena bersedia. Sebab tu dalam investment pun sekarang kita dah invest in digital kind of like thing. Kalau kita tengok yang Abang Abu suka sebab satu adalah Wahid Investment, yang sebenarnya dia adalah satu platform untuk kita menyimpan ataupun invest dalam cara yang mudah dan cara yang simple. Tak perlu pergi bank, tak perlu buka account dekat bank, tak perlu gimana, duduk dekat tempat awak dengan hanya handphone awak dah boleh mula melabur dan mula melihat pertumbuhan. Sebab kadang-kadang sekarang ni kita ni kan tak macam dulu tau, kena pergi bank keluar duit. Sekarang tak ada, semua duduk kat satu tempat, kita duit masuk kat sini, kita transfer sini. Like benda dah jadi macam itu. Benda ni akan terus menjadi benda yang akan macam internet tau. Dulu kan internet dulu, kita sebenarnya internet ni kita tak macam kita dulu tak jadi satu lifestyle. Tapi hari ni dia dah jadi lifestyle. Kalau tak ada internet, awak rasa macam awak sedang something is missing. Dah jadi macam tu. Sebab itulah kita kena berada dalam benda-benda macam tu. Alright, kita ada Assalamualaikum AA dan adik-beradikku. Alright, adik-beradikku. Okey, Muhammad Amin, morning AA. Alright, okey, ni Akak Farah tanya lagi satu soalan. Alright, soalan AA, boleh explain bagaimana konsep affiliate dipraktikan? Okey, affiliate ni adalah satu, kalau kita ambil, jangan pergi digital dulu. Kita pergi like yang kita sekarang ni, bukan digital, that means the real life kita. So dalam real life kita tak panggil dia affiliate, kita panggil dia referral. Contohnya Akak ada kenalan yang jual insurans, contoh so Akak pun cakap dengan orang insurans tu, kalau Akak recommend kau pada orang lain, aku dapat tak apa-apa. So itu dapat commission tu, kita namakan dia referral commission. Sebab saya memperkenalkan dia kepada ni dan mereka membuat satu transaction, dan daripada transaksi tu sebahagian daripada apa yang akan diperolehi orang yang provider tu dibagi kat kita. Okey, banyak benda lah kalau kita cakap banyak-banyak. Okey, dalam kaedah online kita panggil dia affiliate. Affiliate ni sebenarnya awak kena first mendaftarkan diri menjadi seorang affiliate. Dia ada satu sistem di mana dia akan tanya nama, awak, account dan sebagainya. Jadi bila kita dah register, maka sekarang kita sudah menjadi agent pada dia. Alright, apa yang kita perlu buat? Kita perlu dapatkan link-link yang telah pun disediakan untuk affiliate tu. Ada yang poster siap dengan ayat, ada affiliate ni dia dah siapkan semua. Jadi kita ambil benda tu, kita share. Kita share pada kenalan, pada group, pada siapa-siapa je. Nak lagi canggih, kita tulis-tulis ayat sikit, kita letak affiliate tu. Kadang-kadang benda ni satu, kita secara terang-terangan menjadi affiliate. Ada lagi secara very kata orang tu very subtle, di mana mungkin kita tulis blog. Kita tulis blog pasal fotografi, contohnya kita tulis pasal fotografi, tapi kita sudah menjadi affiliate untuk kamera. Kita dah jadi affiliate untuk filem. Dulu kan, filem atau kamera atau benda-benda yang bersangkut paut dengan ni, semua kita dah jadi affiliate. Lepas tu sambil-sambil kita tulis cakap, okey, saya telah menggunakan GoPro dalam saya punya projek. Tapi GoPro tu awak highlightkan, pergi ke page yang lagi satu, menerusi affiliate awak. Jadi bila orang pergi dan mungkin dia beli barang kat sana, kita dapat sebahagian daripada, sebahagian lah adalah percentage yang kita dapat mengikut apa yang mereka kasih. So sama je konsep macam referral, tapi hanya dilakukan dalam affiliate. Tapi untuk affiliate kita kena register dulu. Kita kena register, kita kena bagi informasi dan kita kena macam sebarkan. Kita sebarkan secara menulis ke, ataupun kita just share link ke, link yang telah diberi pada kita tu. Jadi itu affiliate. Jadi affiliate ni adalah satu, ada yang menjana duit dengan affiliate saja. Dia tak ada produk langsung, cuma dia tahu cari apa yang orang perlu kat luar sana. Alright, dan dia cari siapa yang provide benda ni dekat sini. Jadi dia mula mencari orang-orang yang nak produk ni. Dia adakan autoresponder, like system untuk dapatkan database. Dia pun tulis-tulis siapa yang nak benda ni, jadi orang akan mula nak. Jadi bila dia dah nak, dia pula dah ada orang yang menjual benda ni. So dia akan adakan affiliate link dia dan dia letak kat sini. Awak nak, awak belilah kat sini sebab benda ni dia. Jadi orang akan mula beli kat sini dan dia akan ada commission untuk setiap pembelian. Itu yang kita namakan affiliate. Alright, so benda tu sangat-sangat mudah sebenarnya, dan dia boleh guna pakai oleh siapa saja tau. Sebab setiap orang ada interest. Dia boleh cari benda-benda yang dia interest dan dia jadi affiliate. Dah tu je. Kan Abang Abu sendiri kan, even Abang Abu punya autoresponder, banyak lagi benda-benda yang sebenarnya Abang Abu juga jadi affiliate, tapi orang tak tahu tau.
So kita tulis kan, orang akan pergi tempat tu, orang tak pergi tempat ni, dia tengok dan dia mungkin terbeli atau dia join membership or whatever, kita akan dapat dia punya referral fee. Kadang-kadang sekecil-kecil saya dapat, tapi ada referral dia tak kasih sehingga you capai $50. Alright, ada affiliate yang you boleh dapat beribu-ribu. Alright, jadi banyak sangat. So that is what also kita akan ajar dalam proses tu bagi anda macam mana awak boleh actually like menjadi affiliate tu dalam last kali masa penjanaan. Kita kan ada fasa penjanaan duit tu kita akan mula cerita benda-benda tu, right? Yes, kita akan dibimbing dari segi macam mana kita nak buat dan mengikut kemampuan dan mengikut capacity kita. Bukan kita maksudnya kita akan bimbing tu taklah sedalam-dalam kita nak bimbing. Ada benda kita ada kelas-kelas tambahan yang mungkin bagi orang-orang yang memerlukan dia boleh pergi dan dapatkan kelas tambahan ni. Alright, so memang akan dibimbing insyaAllah. Alright, kalau dah ada affiliate system, nanti akan diajar macam mana nak sebarkan atau marketkan affiliate tu. Awak dah ada affiliate system, so maksudnya awak dah ada produk dan awak ada affiliate system, maka senang saja awak letakkan benda tu dalam e-commerce platform yang kita akan bagi. So awak juga bila kita sendiri mengajar macam nak buat affiliate, awak pun belajar dekat situ. Mungkin awak ada produk awak sendiri nak jadikan affiliate, boleh. So tak ada masalah. Tapi specifically nak ajar pasal affiliate tu kita tak buat, tapi you akan belajar daripada macam mana kita bentuk affiliate system dan kita jadikan macam mana orang menjadi affiliate. Itu awak boleh belajar dan awak boleh guna pakai juga. Alright? Okay, Assalamualaikum. AA yang handsome. Bila cakap handsome aku kan kena bagi benda ni. Apa pendapat abang AA mengenai investment dalam Bitcoin? Alright. So pada abang Abu, Bitcoin is not an investment. Hello? For me. Alright, for me it is not an investment. It is a way of life that soon to be reality. That means soon to be the usage of like Bitcoin ataupun kita panggil dia cryptos or whatever digital currencies is going to be like a lifestyle. So Bitcoin is part of it. Maybe dalam permulaan ni dia sebab like benda tu adalah satu benda yang future, jadi orang akan mula invest untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Tapi lama-lama kelamaan dia akan jadi satu lifestyle. Dia macam internet. Ingat tak macam dulu, masa internet dulu kan, kalau ingat lagi masa internet dulu, first internet start, orang invest dalam internet company. Sebab apa? Mereka boleh dapatkan pulangan masa tu. Tapi selepas tu ada juga masa tu internet what do you call that, internet ni crash tau. Dia .com company di crash and everything. So sebab masa tu permulaan you memang boleh buat duit, tapi lama-lama kelamaan kalau you masih menganggap benda tu pelaburan dan you masuk benda tu, dia ada menanggung risiko. Dan risikonya sangat tinggi kerana kalau tak ada mempunyai kemampuan, better not. Tapi sekadar untuk sedikit dan sedikit. Sebab abang Abu ada. Saya juga. Tapi saya tak anggap benda tu saya tak anggap benda tu sebagai saya tunjuk. Saya tak anggap benda tu sebagai saya punya investment tau. Saya anggap sebagai saya nak pakai benda ni, saya nak guna pakai kan. So saya ambil lah benda tu kan. So saya ada juga okay, ni semua saya punya like benda-benda kripto yang saya mula buat. Kita tunjuk lagi. So kalau tengok kat sini, saya ada macam-macam yang saya letakkan dalam Bitcoin. Alright, saya ada dalam cryptos, MCOs, Bitcoin, semuanya ni saya letak, tapi saya tak menganggap dia sebagai satu pelaburan. Tapi apa yang berlaku kan, memang dia naik gila-gila. Tapi bukan saya tak anggap dia pelaburan, tapi sebab saya nak jadikan dia sebagai satu tempat saya bayar. Kalau tengok saya ada juga benda tu saya ada card tau. Ni adalah MCO punya Visa card, di mana saya boleh transfer benda tu dan saya boleh letak dekat saya punya card dan saya boleh buat bayaran. Saya gunakan benda tu untuk benda ni, tapi saya tak anggap benda tu sebagai investment. Tapi yang bestnya duit memang naik. Kripto abang ada, MCO apa macam-macam coin, token. Saya sebab saya perlu tahu. Saya juga ada Bitcoin mining tau. So benda-benda macam tu. Jadi pada abang benda tu adalah sebagai
satu benda yang saya rasa macam saya perlu tahu. Kalau saya tak tahu, saya mungkin ketinggalan. Jadi saya perlu tahu, tapi dalam masa itu kita belajar. Alright, so that's yang saya punya pendapat. Jadi kalau you nak jadikan dia sebagai satu pelaburan, then you kena berjaga-jaga, sebab you kena tahu bila you nak cash out dan bila you nak masuk. Kalau you tak tahu benda tu, it's going to be dangerous. Tapi kalau you anggap benda tu sebagai simpanan saja, you just letak, you beli sikit-sikit, then you nampak, okay, then you gunakan balik. Saya gunakan tau, saya gunakan balik untuk bayar tu, bayar ni, saya gunakan balik. Lepas tu saya dapat, kalau dapat keuntungan pun saya bayar tu. So benda-benda macam tu. So lebih saya jadikan benda tu sebagai satu transaksi punya mode rather than investment, because I don't want to like stick with that kind of like investment yang saya tak tahu apa dia punya hala tuju dia and everything. Alright. Macam mana kita nak dapat duit free money? Example, buat servis, sebarkan emails ke, buat review ke, makanan luar. Boleh kasih website-website dia atau lomba-lombanya? Sebenarnya saya tak tahu. Alright, dia ada banyak sangat sampai kita tak boleh nak bagi ni tau. Sebenarnya benda tu banyak sangat. Di luar sana banyak sangat, awak pergi check. Dan ada pula kalau satu benda yang Abang Abu nak bagi anda macam satu tips supaya, sebab dalam banyak-banyak ni banyak juga scam. Banyak juga scam. Jadi bila awak nak join sesuatu affiliate, kalau dia minta duit, kalau dia minta duit dengan dia tunjuk semua, okay, untuk nak join affiliate ni RM100 atau RM200 atau RM1000, awak jangan join. Sebab kalau dia minta, awak jangan join. Itu je saya punya pendapat lah. Kalau dia minta duit ni, jangan join. Sebab affiliate ni kita nak bantu dia. Jadi kenapa kita perlu nak bayar dia nak jadi affiliate dia? Tak perlu. Dia ada banyak lagi affiliate yang genuine ni, biasanya dia tak akan minta duit, dia suruh awak buat, dan dia akan bagi bantuan pula banyak. Jadi you kena explore. Alright, explore benda-benda tu. Alright, explore benda-benda tu, dan kat situlah kita boleh tahu. Sebab kalau saya nak tahu spesifik lubang-lubang, memang tak ada lubang, kena cari sendiri. Nanti aku kasih lubang, kau masuk tersungkur dalam tu, nanti kau salahkan aku. Tak boleh. Alright, itu awak yang kena cari, awak yang kena dapatkan lubang mana yang boleh turun, yang boleh ambil dan boleh korek semua. Macam tu, right? So, tapi ada banyak. Tapi nasihat Abang Abu lah, jangan bayar duit kalau dia minta, okay, nak join affiliate saya, bayar 300, bayar 600. Itu jangan, tak payah. Alright, you cari benda yang tak perlu bayar. Boleh Jadi kita ada Kak Asna, Assalamualaikum AB dan saudara-saudara, best dia cakap. Alright, so itulah sedikit sebanyak yang Abang Abu nak kongsikan pada anda, dan mengenai digital, right, dunia digital yang akan makin berleluasa, akan makin mendapat sambutan, dan semua ni company-company yang telah pun survive during the COVID akan mula mendigitalizekan servis diorang, mendigitalizekan produk, mendigitalizekan banyak benda dalam like servis-servis yang akan mereka buat, dan kerajaan-kerajaan sudah pun melakukan digitalization. Di Singapura ni kalau tengok semua digital, dah tak ada bayar lagi pakai cash ni, sikit sangat, malahan semua digitalization, tak perlu nak pergi ke mana-mana. Kalau kita ada government punya deal, kita tak perlu pergi pun, semua buat dekat sini, interview pun dekat sini. Lepas ni sekarang dia dah mula masuk ke arah Zoom dan sebagainya. Sekarang interview dia pakai Zoom. Kan dia cakap, okay, kita nak tanya pasal beberapa perkara, alright, kita Zoom pada sekian masa, so kita berbual seolah-olah kita dah pergi meeting kat sana. Kita jumpa diorang, kita berbual, kita bagi, kalau nak tunjuk presentation dekat ada, nak kena dokumen, kita naikkan mengenai dalam apa kita punya file benda tu. Jadi benda tu sudah menjadi satu amalan yang saya rasa akan berterusan. Jadi dan ramai orang pula sudah mula menampakkan kesan yang positif daripada benda macam itu, dari segi masa yang dapat kita selamatkan, duit yang kita dapat like selamatkan, maksudnya jimatkan, alright, dan juga tenaga kita, like kita dapat banyak lagi masa bersama dengan keluarga dan sebagainya. Jadi orang sudah mula merasai nikmat ni, dan saya sangat-sangat pasti dan teruja kerana benda ni akan stay, dia takkan hilang. Alright, anda akan mula juga melihat Abang Abu sentiasa ada dekat sini, insyaAllah, selagi usia aku ada lah. Kalau aku dah mati macam mana, aku ada dekat sini? Ada juga, sebab benda tu aku tinggalkan. Mungkin aku dah mati tapi orang masih dapat melihat dan mendengar nasihat sharing saya. Saya dah mungkin mati dah 20 tahun, tapi orang cari Abang Abu, keluar pula video aku yang cerita pasal benda-benda macam tu. Jadi itulah kelebihan digital, right? Kalau kita ni sendiri buat offline ni, kita mati dah tak boleh buat lagi, orang tak ingat lagi apa yang kita cakap. Tapi dalam digital tak. Digital ni akan berada di sini untuk satu jangka masa yang panjang.
Alright, sehinggalah masa nak dekat kiamat, bila dah tak ada benda-benda yang besi-besi tak ada, masa tu mungkin tak ada lagi. Tapi sehingga itu mungkin digital world ni akan ada, apa yang kita sampaikan ni akan menjadi satu simpanan dan boleh di-retrieve balik untuk melihat balik, mendengar balik nasihat-nasihat kita ni, mungkin akan memberikan lagi banyak manfaat pada orang lain, dan kita boleh meraih pahala daripada benda tu. Jadi bukan hanya duit tau, kita dapat meraih pahala dan banyak benda-benda yang baik bila kita jadikan digital ni sebagai satu platform untuk kita meninggalkan legacy kita, meninggalkan banyak benda dalam hidup kita. Digital is the way to go. Jadi kalau anda belum lagi join Digital Challenge, anda dalam satu kerugian yang besar, kerana anda akan juga masuk satu hari nanti. Kalau anda masih hidup sampai suatu masa, awak bukan tak boleh, awak terpaksa masuk dalam digital economy, digital world, kerana dunia akan menjadi digital. Right, macam hari ni kan, orang yang cakap tak boleh internet, tak nak pakai phone, tak nak pakai email, tak nak pakai whatever, apa jadi? Dia terpaksa juga pakai. Kalau tak nak pun awak terpaksa, kerana dunia akan berubah. Jadi sebab tu awal-awal lagi kita sediakan benda ni. Kita awal-awal lagi kita sediakan untuk kita mengenali benda-benda macam tu, right? Apa pandangan AA tentang Wahid Investment? Okey. Pandangan Abang Abu secara peribadi, Wahid Investment pada saya juga bukan saya mengambil dia sebagai satu bentuk investment, tapi pada saya adalah satu bentuk investment baru, satu bentuk saving baru. Dia bukan investment, saving baru. Dia cara menyimpan dalam dunia digital. Kalau kita sekarang simpan, mungkin ada tabung, kita ada ni kan. Tapi pada saya menganggap benda tu adalah simpanan, simpanan, tabung saya dalam digital world. Tabung saya. Dia bukan investment. Investment saya ada banyak benda-benda lain. Tapi saya anggap Wahid ni sebagai saya punya tabung. Nampak? Saya ada Wahid. Saya tunjuk juga. Aku semua ada. Kan, aku tunjuk Wahid ni. Kan aku tunjuk. Sebab dia bukan benda yang macam kita invest. Saya tak invest kat sini pun. Langsung tak invest kat sini. Tapi saya menyimpan dekat sini. Tunjuk. Aku nak tunjuk supaya kau tahulah kan apa tu Wahid. So Wahid ni saya simpan. Dia sebagai satu tempat simpanan saya. Macam tabungan tau. Kita duit sikit kita tabung. Nampak? Ini adalah nampak ke? Nampak. Ni kita nampak Wahid ni. Dia mungkin macam ni dia nampak. Jadi macam duit ada kat sini kan. Ini bukan duit yang saya labur tau. Saya simpan, saya tolak sikit RM100, kadang-kadang RM200 kan, ada lebih sikit. So saya jadikan dia sebagai satu tempat simpanan, dan bila kita simpan, kita juga dapat macam dividen dia, sebab dia syariah compliance. Dia syariah compliance and all this thing. Jadi benda ni ada. Bagi yang nak link ni, saya boleh bagi link. Alright, awak boleh just like nanti saya cuba tengok, boleh tak saya bagi link Wahid ni? Sebab apa? Awak boleh pergi terus. Ini satu bentuk referral juga. Right. Jadi kalau awak ni kan ambil saya punya benda ni, nanti saya hantar sekarang. Saya buat. Right, supaya awak macam faham. Okey, saya hantar dekat sini. Mungkin dekat, alright, dekat, no, ni tak ada. Saya buat, saya nak just tunjuk kat awak tau, macam mana begitu mudah sangat benda-benda ni. Okey, saya dah hantar kat sini. Saya nak ambil link tu. Right, saya nak ambil link tu, saya nak letak dekat bawah tu. Okey, saya nak just copy semua. Saya nak letak dekat bawah ni. Tengok Saya letak dekat bawah saya punya ni, dan saya akan ni, dan saya akan pinkan dia. Nampak dah keluar kan? Jadi siapa yang mungkin nak, awak boleh tekan link tu. Alright, link tu apps Wahid Invest, dia pakai handphone. You tekan link, you akan pergi dekat sana dan you jawab soalan-soalan, you register kat sana. Dia ada KYC dia minta nombor whatever secara, sebab dia orang ni registered under Bank Negara dan juga Security Commission. So dia maksudnya dia adalah satu benda yang dibenarkan oleh kerajaan dan juga badan-badan yang mengawal benda ni. Dan dia juga bukan skim cepat kaya. Jangan awak letak duit, awak mengharapkan duit tu awak naik. Tak. Dia adalah satu bentuk pada saya simpanan di dunia digital. Dia tabung. Pada saya Wahid adalah tabung untuk dunia digital saya. Jadi saya duit lebih kan, ada lebih saya masuk sikit. Saya tak masuk macam investment. Investment saya ada benda-benda lain yang saya invest. Tapi kat sini saya campak macam ni satu tabung Dia menjadi tabung dalam dunia digital. Saya letak. Sebab dalam dunia digital semuanya dalam bank dan whatever. So ini menjadi tabung. Itu yang saya nampak daripada
like benda yang saya buat ni. Jadi bagi anda yang mungkin nak, awak boleh check dekat sana. Dan ini juga satu bentuk referral tadi, nampak? Saya bila bagi awak pergi join benda tu, saya akan dapat $5 daripada mereka. Sekali je lah. Awak join je, dia bagikan $5 sebagai referral fee saya untuk memperkenalkan orang pada dia. Jadi awak nanti bila dah register, awak pun boleh kenalkan orang lain pada servis ni, dan awak akan dapat referral juga. Walaupun benda tu bukan kita buat untuk referral, tapi apa salah kan, orang nak bagi, ambil je lah kan. Dan benda-benda macam ni lah yang saya nak awak fahamkan. Jadi itulah pendapat saya Kak Farah dengan Man Nisa. So itu adalah pendapat saya mengenai Wahid Investment. Wahid Investment pada saya adalah bukan satu bentuk investment, tapi dia adalah satu bentuk simpanan, tabung digital. Tabung digital, dan awak boleh masuk bila-bila masa, keluar bila-bila masa. Dia seperti macam simpanan, awak boleh masuk bila-bila masa, awak boleh keluar bila-bila masa. Jadi dia bukan macam investment. Ada yang kadang-kadang ada investment awak kena simpan setahun, 2 tahun, 3 tahun baru boleh keluar, ataupun nak keluar ada benda-benda syarat-syarat dia. Ini tak, awak masuk bila-bila boleh, awak keluar bila-bila boleh. Sebab tu saya namakan dia sebagai satu bentuk tabungan untuk saya dalam dunia digital. Jadi kalau nak, boleh pergi tekan kat situ dan mula dapatkan data-data dia, dan awak boleh register. Awak boleh register dan awak boleh mulakan dengan simpanan RM100 saja. Dia bukan nak simpan banyak-banyak. RM100 daripada fiat money kita, masukkan dalam, dia jadi digital money dah. Alright, dan kemudian awak boleh keluarkan kat mana-mana. Itu sama juga dengan MCO yang saya tunjuk. MCO tadi pula, dia akan melabur dalam cryptos, bitcoins, dia dalam benda digital yang lain. Dan dia akan bagi kad juga untuk kita. Kita boleh gunakan kad ni untuk, mana kad aku ni? Ni. So bila kita dah simpan kat situ, kita dapat kad. Kad ni kita boleh gunakan untuk kita pergi belanja online, whatever. Kita boleh jadikan dia macam duit betul. Jadi ini adalah benda-benda yang sedang berlaku, dan kita perlu adaptasikan dengan kehidupan. Tapi saya nampak banyak hari ni abang-abang kongsi, tapi aku dapat love 650 saja. Aku tak puas hatilah dengan korang. Takkanlah 650. Cuba tekan sikit, tekan banyak-banyak lah. Teruk lah korang ni kan. Cuba tekan banyak-banyak tu. Dah bagi sampai dapat 1000. Biarlah macam hati abang-abang suka. Nak yang saya jawab-jawab ni, tolong tekan. Macam tu lah. Teruskan tekan. Saya bagi tepukan lagi. Tekan, jangan tak tekan. Lepas tu tekan share, sebab ada information mengenai digital world, digitalization, digital economy, alright, which is real and it's coming to we need to embrace that. And right, mungkin dia a bit slow down because of the COVID, but actually it's not slow down. Because of COVID, people understand the power of digital economy. People start to realize that digital economy is the way, digitalization is the way to go moving forward in the coming years. Jadi jangan ketinggalan, mula buat something digital. Mula adakan produk digital. Jadi kita boleh buat banyak kita boleh participate in the digital economy. Alright, itulah yang abang-abang nak bagi. Yes, teruskan. Ada lagi sikit je lagi. Macam ni lah, barulah macam best, barulah macam rasa macam seronok kita nak berbual, kita nak bercakap ni kan. Barulah aku nampak korang ni memang, memang power lah korang. Sekejap je lah. Sekejap je, tinggal lagi sikit lagi. Aku confident dengan benda. Teruskan, jangan stop. Teruskan. Ada sikit lagi, InsyaAllah jadi. Sebab saya memang suka sangat benda ni. Sebab saya rasa teruja bila orang bagi love. Jangan stop. Kenapa stop? Teruskan. Teruskan lagi, banyak lagi. Kita lagi sikit lagi. Cepat, teruskan, jangan stop. Okey. Terima kasih. Teruskan, tekan. Ni kak apa ni? Kak mana ni? Kak apa yang tak tekan ni? Kak ni Suhaimi, kau tak tekan banyak. Aku nampak kau tak tekan. Muhammad Firdaus, abang dah tanya kan, tekan cepat, tekan. Jadi dia 1000. Sikit lagi. Fokus dengar, terlupa nak tekan. Nampak tu? Dia fokus dengar sampai terlupa nak tekan. Kak Nora Fida ni. Kak Nora Fida tak boleh, tekan lagi. Kasih dia naik sampai 1000, then baru kita boleh relax. Dah lepas 1000, okey. Sebab itu target yang bambu letak untuk dapat love daripada orang ni. Walaupun dia satu orang kan. Let's say 1 orang jangan tengok. Kau tekan lah sampai 1000.
Dia macam tu. Alright. Okay, hari ni kita ada dalam 26,000 orang tadi yang sedang menonton kita. 26,000. Terima kasih kerana datang untuk melihat Abang Abu. 26,000 orang yang tengok. Fui, dahsyat betul Abang Abu ni. Saya lepas ni nak tengok 269,000. Lepas tu kita nak tengok million. Fui yo, 2.6 million orang tengok. Alright, alamak, kena sound lah. Wah, mestilah habis kau tak tekan, kau dah tanya soalan selalu datang. Dah jawab ke my soalan? Kau punya soalan kan aku dah jawab. La ilaha illallah. Kau punya soalan tu aku dah jawab. Kau ni yang tak dengar, dah tanya soalan tak nak tengok kat aku. Dah tanya soalan lepas tu entah buat apa benda. Kau tanya soalan kau kena tunggu sampai aku jawab. Dah tekan 1,000. Mana ada? Kau tekan 1,000 apa? Orang suruh bukan tekan 1,000, aku nak tekan love tu 1,000 kali. Macam tu. Alhamdulillah dah selesai. Kita dah capai 1,230. Dia macam kira undi tau. Kau tahu dulu masa masa undi-undi tu kan. Masa apa nama dia? Ya Allah, yang undi tu. Pilihan raya. Masa election tu kan kita tengok macam tu aku tengok. Ui, dia naik. Alright, so insyaAllah kita dapat bersama 1 jam lebih kurang bersama dengan Abang Abu insyaAllah hari ni. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada anda semua yang sama-sama dapat bersama dengan Abang Abu. Alright, dapat bercerita, bersembang sikit mengenai kewangan dunia akhirat. Hari ni walaupun kita tak cerita banyak sangat ke akhirat, tapi sebenarnya tak. Sebenarnya bila kita tinggalkan digital economy, tinggalkan benda-benda dia, dan dia kalau bermanfaat, mesti kita dapat pahala. Mungkin kita ada sediakan, kita ada digital economy, alright, digital asset, kita createkan a digital account. That mean orang bayar terus masuk digital ni, dan digital ni kita salurkan kepada masjid, kepada mana-mana kita dah ada auto debit. Bila ada duit je dia akan masuk kat masjid ni, masuk kat benda ni. Kita boleh buat benda tu. Kita boleh buat. Jadi tanpa kita realize sebenarnya kita sedang mencipta satu infak sistem ataupun wakaf sistem. Kita wakafkan benda tu. So kita wakafkan aset yang kita dah buat. Semua benda tu kita wakafkan. Maksudnya benda ni wakaf. Duit tu akan pergi ke akaun wakaf yang akan disalurkan kepada semua benda-benda yang kita dah nominate. Nampak tak power dia? Taklah, sebelum 1,000 tu aku dah senyum lah. Aku mana ada pagi-pagi datang kena senyum. Aku aja orang senyum, takkan aku tak senyum. Dah habis lah kalau aku buat macam itu. Aku tak boleh mengajar pun sebenarnya. Alright, so itu sajalah daripada Abang Abu. InsyaAllah kita dapat banyak yang kita berkongsi dan kita bercerita mengenai digital economy. Thank you very much for being with me pada pagi ini. Saya mendoakan mudah-mudahan anda semua Allah akan rahmati. Mudah-mudahan Allah akan berikan kebaikan dalam hari ini, dan jadikanlah hari ini hari yang lebih baik daripada semalam, hari yang terbaik pada hari ini. Alright, so buat yang terbaik, buat kebaikan, bersungguh-sungguh, ikhlaskan hati kerana Allah. Mudah-mudahan dengan keikhlasan tu Allah akan bagi lagi banyak nikmat kejayaan, nikmat rezeki pada anda. Alright, saya juga mohon doa-doa anda ni semua untuk kejayaan diri saya sendiri. Itu sajalah daripada Abang Abu yang memang macho, yang memang handsome, yang orang cakap hotnya, dan ada juga yang cakap wow, charming lah dia. Tapi apa pun dia tetap manisnya.